Kita sambung semula pembacaan kitab kita Khulasatun Nuril Yaqin, sambung pada muka surat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jam'uhu li'ashiratihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahli keluarganya. Jadi kita masuk pada perbahasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang kedua, iaitulah peringkat da'watu sirran, dakwah secara da'watu jahran, dakwah secara terang-terang. Maka di dalam dakwah secara terang-terang ini Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat permulaan seperti mana firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian masuk pula pada fasa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada berdakwah kepada orang yang terdekat, maka step yang kedua Nabi mengumpulkan pula ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأقاربه لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahli keluarganya dan kaum kerabatnya selepas Allah menurunkan firman wa anzir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maksudnya berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika mana Nabi menghimpunkan semua ahli keluarga Nabi yang ada pada ketika itu, bilangan mereka yang ada pada saat Nabi menghimpunkan tadi ini lebih kurang sekitar 40 orang. Lebih kurang 40 orang yang turut serta bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian bila dah Nabi himpun apa semua, Allah Subhanahu wa taala perintah kat Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan, yakni ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada ahli keluargamu yang terdekat. Ayat ni tuan-tuan duduk dalam surah Asy-Syu'ara 214. Apa hikmah Allah Taala meletakkan ataupun menetapkan ayat ini ke atas baginda Rasul tetapi duduk dalam surah Asy-Syu'ara, dia tak duduk dalam surah lain? Kalau kita buka tafsiran para alim ulama, apa sebenarnya kisah yang ada dalam surah Asy-Syu'ara? Antaranya yang isi kandungan secara mujmal, secara umum, secara ringkas yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Yang pertama, dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel serta kejayaan mereka daripada Firaun. Hak mula antaranya Allah cerita pasal Nabi Musa, pasal Bani Israel, yang mana Nabi Musa dan kaum dia ini diberikan kejayaan oleh Allah, selamat daripada cengkaman Firaun. Kemudian
Dalam surah Asy-Syu'ara juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal keadaan bagaimanakah Allah menghancurkan ataupun menenggelamkan Firaun, asbab daripada keingkaran Firaun dan juga kongcu-kongcu dia melawan perintah Allah dan melawan dakwah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dua. Yang ketiga, di dalam surah Asy-Syu'ara juga Allah Ta'ala menceritakan beberapa kisah dan juga balasan yang telah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah seperti mana kisah kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala membinasakan kaum 'Ad. Allah membinasakan kaum Thamud. Dan Allah Taala menceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ingkar dengan dakwah baginda. Allah ceritakan juga kisah bagaimanakah Nabi Allah Lut dan kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah ni juga Allah cerita wa anzir ashiratakal aqrabin. Hey Muhammad, sampaikan dakwah kepada ahli keluargamu yang terdekat. Pasal apa dalam surah ni? Kerana daripada rentetan kisah yang Allah cerita pasal Nabi Musa, pasal Nabi Lut, pasal Nabi Ibrahim, pasal Nabi Nuh, semua-semua ni yang kaum mereka ini dibinasakan oleh Allah adalah sebagai pengajaran kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat akhir zaman, kalaulah sampainya dakwah Islam, sampainya seruan Islam, sampainya seruan yang membawa kepada kebaikan, iaitulah ajaran Muhammad, jangan hampa lawan, jangan hampa sekat, jangan hampa duk tanya banyak, nescaya kamu juga akan memperolehi balasan yang sama seperti mana umat-umat yang telah kami binasakan suatu ketika dahulu, seperti di dalam surah Asy-Syu'ara. Ni tuan-tuan, hikmah dia. Jadi Allah Ta'ala atuk dalam Quran tu, dia suruh kita cek, dia suruh kita kaji, dia suruh kita belajar. Kerana setiap tertib ayat, surah, perkataan yang ada di dalam Al-Quran, kesemuanya ada hikmah yang tersendiri. Kesemuanya ada i'tibar. Kesemuanya membuktikan bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukannya kalam makhluk, bukannya datang daripada tangan Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama ajak kita doa. Ni kita duduk 10 awal bulan duduk 10 awal bulan Zulhijjah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kat sahabat, tidak ada amalan yang lebih besar ganjaran pahalanya melainkan amalan yang dibuat pada hari ini, yakni merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah pahala yang digandakan pada 10 awal bulan Zulhijjah itu? Jihad dapat menandingi dia, pahala jihad pun boleh lawan dia ke tak? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Pahala jihad pun tak boleh lawan dia, kerana besarnya pahala siapa-siapa yang beribadah, siapa-siapa yang melakukan amal saleh pada 10 awal di dalam bulan Zulhijjah. Dan ulama juga menyatakan 10 awal bulan Zulhijjah ini terlebih agung dan terlebih afdal daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan al-Mubarak. Pasal apa? Sebab dalam 10 terawal ini berhimpunnya segala amal saleh. 10 awal ni sunat kita puasa, sunat kita sedekah, sunat kita banyak zikir, sunat kita banyak sembahyang. Dan orang yang melaksanakan haji, kemudian bagi sunat juga
kita memperbanyakkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hak awal ni duk belakang tu. Haji pun duk tang tu, mayang duk tang tu, zikir semua duk tang tu. Maka sebahagian mengatakan 10 terawal bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih besar, lebih mulia daripada 10 terakhir di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kan? Jadinya dia kita rebut, kita rebut. Kita banyak zikir. Lepas tu malam raya kita zikir, kita mentakbir atau bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu bertakbir kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan kamu mudah-mudahan mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Musim korban ni macam-macam. Kan? Musim korban ni macam-macam. Nanti fatwa nanti dia keluar fatwa pisau berdarah tak sah lah sembelihan. Ni orang tak ngaji belakang ni. Kan? Hari sembelih lembu dia buat syekh depan lembu tu. Lembu tu tanya, hang main mengaji pun tak? Dia buat syekh bangku dia kata. Tu dia. Ada tak fatwa hak ni perangang mengarut? Ada. Antaranya hak kita duk dengar lah. Tiap-tiap tahun lah, lebih kurang. Dia kata lembu dia kata. Mau kalau sembelih tu pisau tu renggang ataupun terpisah daripada tengkok lembu tu. Lepas tu kita tak balik, sambung sembelih balik dia kata. Lembu tu jadi bangkai. Ni Tok Haji Misai Kucing. Ni Tok Haji Misai Kucing. Mengajinya tak mau, fatwanya cepat. Kita melih lembu. Lembu tu jentak lagu mana tak tahu, terkejut kot. Pisau tu tajam sangat. Dia pun terlompat Tok Haji tu. Pisau pun terbang pas orang lah. Lepas tu dia ambil tak balik. Ada satu orang Tok Haji lebih longgak ni. Dia kata lembu tu jadi bangkai dah. Mau duk sembelih Tok Haji tu dulu. Jenis lagu ni menyesatkan orang. Jangan duk bersembelih pula. Tuan-tuan bersembelih tunggu. Ni nak buat contoh ni. Hak duk ada ni. Hak jenis botol kicap punya ni duk ada banyak ni. Hak jenis berkeluar fatwa ikut suka dia ni. Dia kata lembu tu jadi bangkai dia kata. Pasal apa? Dia kata pasal pisau tu terpisah daripada tengkok lembu tu dia kata. Tu dia. Hak tu dia punya ijtihad dia tu. Serta merta boleh buat keluar fatwa time tu. Ni mujtahid mutlak zaman kita ni. Hak tak geduh mengaji pun boleh jadi tok mufti dah. Kan? Dia kata ustaz tahu apa? Ustaz ada toliah. Dia kena ikut toliah dah. Kan? Toliah dapat dah keluar perut boleh toliah dah. Mana dia toliah dia? Ada dalam Quran ada toliah yang asal hakikat dan toliah yang majah atas jalan kiyah. Dapatlah surat dari Jabatan Mufti. Toliah tu. Kan? Toliah tak toliah bukan syarat alim. Apa ambil toliah dapat toliah alim. Dia boleh jadi mufti, boleh buat keluar fatwa. Tak, kalau tu. Hak tu sebagai syarat memenuhi saja. Sebab tu toliah ada banyak peringkat. Toliah bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Kan? Maknanya masing-masing lah tu. Bukan cerita bab toliah tu. Nak cerita kata kamu mengeluarkan fatwa sedangkan kamu pun tak tahu apa dia hak kamu kata. Hak kamu buat keluar tu pun tak betul pun. Ni masalah. Itu. Yang kedua yang duk jadi dalam masyarakat kita ni mau duk beringat ni. Kadang-kadang adat tu lebih tinggi pada ibadat. Ni menyusahkan orang. Dah maaf cakap lah. Hak mana tak setuju punya pasal lah. Saya nak kata aku mana pun. Kan? Pasal hak kita mengaji kena bagi betul dengan hak syariat ni. Jangan duk kena hak adat saja. Ada hak sembelih lembu. Ini tengkok lembu. Sembelih tu pisau tumpui. Bila pisau tumpui dia keluar lah kawan dia. Ambil pisau baru tak? Dia angkatlah pisau tu. Ada hak Tok Haji. Jangan duk angkat. Dia kata mau kalau nak ubah nak tukar pisau. Biar pisau tu melekat di tengkok dia dulu. Dia kata. Ni ada ni. Hak jenis Astro punya haji ni. Lagu tu punya. Buat main pisau ni dia ambil meletak kembang sebelah. Dia tengok ni. Hak ni duk jadi bang kita. Tak sebelah hak tajam. Barulah angkat hak mana? Baru angkat hak tumpui. Dia kata, mau kalau angkat letak bangkai lembu tu. Pula dah.
Nah, ni pelik-pelik punya fatwa duk ada mai. Bangkai lembu tu pasal apa? Terpisah pisau daripada tengkok. Sama macam hak awal tak sah ni. Hak awal tak sah pisau tajam terlepas jatuh angkat sambung balik. Hak ni pisau tak apa nak tajam, dia suruh tak dulu, biar dulu. Ambil pisau hak baru hak tajam, kembang dengan hak tumpui, angkat hak tajam, angkat hak tumpui, biar hak tajam duduk orang tu. Ni berdarah ni. Dua. Hak ketiga, sembelih lembu. Majid tahu boleh kok abang lah. Boleh kok? Boleh kok. Boleh kok. Ada hak pasal pakai pisau hak Switzerland ke apa, Jepun macam-macam lah kan. Geng-geng slaughter ni, hak jenis duk sembelih ni, mereka akan himpun pisau-pisau yang berkuasa tinggi. Kan? Hak boleh bukan dekat kepala lembu ya. Dinding masjid pun dia boleh tokoh pilih. Nah bak dia tajam no. Dia ambil pisau. Dia bismillah ya Allahu akbar. Tak ada orang pegang lagu tu, dia akan pegang waktu tu kan. Dia pegang waktu tu. Bismillah ya Allahu akbar. Angkat. Lekat darah dah. Lekat darah. Dia pergi lihat lembu umur dua. Tak basuh dah pisau tu. Dia angkat dah. Perak. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Perak. Lembu ketiga. Sampai habis 10 ekor kata. Tiba-tiba ada fatwa ada keluar macam lah tu. Lembu hak kedua sampai hak nombor 10. Semua bangkai. Pula dah. Pasal apa? Dia kata dekat pisau tu ada najis. Dia kata. Bila sembelih bercampur dengan najis. Habis jadi najis. Itu lembu. Pula. Ada hak jenis fatwa lah ni. Ada hak jenis mengaji dengan Doraemon ni. Kan? Hak Tok Guru. Ustaz Rosli Osman buat fiqh korban hang tak main. Dia kata Allah sembelih lembu ya pun nak tanam tang darah kena payah mana sembelih bagi mampu makan. Dia kata hang jenis pok lagu ni. Hang mengaji tak mau ni. Kan? Dia kata semua tu jadi bangkai belaka pasal bercampur najis dengan daging lembu dan sebagainya. Soalan kita nak tanya dia, waktu sembelih lembu hak pertama tu awak darah tak keluar dengan lembu tu? Keluar tak darah? Kan kita sembelih tu darah keluar tak? Darah. Kalaulah nak kira hukum macam mana Tok Haji Tak Zat ni faham, ada sebab jadi bangkai, adanya darah. Lembu hak pertama tu pun darah dah. Duk ada dah. Bangkai dah lembu tu pun. Dia kata tak, lembu hak pertama tak bangkai. Awak lembu saya. Lembu hang tak bangkai, lembu orang bangkai apa dah. Ada tak jenis ni? Ada. Hak jenis lagu ni mau duk tambak tepi lembu, bagi lembu tengok dia. Nah, tambah ni lembu hang tengok ni. Kawan ni kurang cerdik lebih daripada hang lagi. Tu dia buat keluar fatwa hak pelik-pelik. Nah tuan-tuan, ni nak kena jaga juga hak ni pun. Dah. Jadi kita tak tahu jangan duk buat pala tahu. Kalau tidak orang tahu kata kita tak tahu, biarlah orang tak tahu yang kata kita tu tak tahu daripada orang tahu daripada orang tahu yang kita tu tak tahu. Tu cerita dia. Tu dia. Habis dekat tu boleh tiang lah kan. Boleh tiang kena enggak kali baca kitab betul ingat kan. Baik. فبلغهم رسالة ربه وأنذرهم عذاب يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. Surah Asy-Syu'ara. Baginda menyampaikan risalah Tuhan yakni Allah dan memperingati mereka tentang azab yang besar pada hari yang tidak berguna lagi harta dan anak pina. Tobik tang ni ini adalah ayat yang menerangkan secara umum hakikat keadaan manusia pada hari akhirat. Dia ada yang umum, dia ada yang khusus. Secara umum, harta, anak pinak tak boleh tolong kita depan Allah Ta'ala, tak boleh tolong kita waktu duduk dalam kubur. Secara umum, berdasarkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu perhiasan dunia. Ayat ni kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Ayat ni Allah Taala kata anak pinak dan juga harta benda tak boleh tolong pada hari akhirat illa kecuali man atallah, barang sesiapa yang
datang kepada Allah, yakni mati bertemu Allah biqalbin salim, dengan hati yang sempurna, dengan hati yang sejahtera, yakni dengan keadaan dia beriman kepada Allah. Syarat utama nak dapat kebahagiaan, beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, ada tak hadis yang mengkhususkan ayat yang umum? Ada. Sebab tu dalam kita mengaji ilmu tafsir, dia akan ada am dan juga khas, ayat yang umum dan ayat yang khas. Sebab tu dalam usul fiqh dia ada am dan juga khusus. Ayat ni am, dan yang mentakhsiskan, yang mengkhususkan ayat itu apa dia pula? Tu dalam permasalahan dia. Maka ayat ni secara umum, yauma la yanfa'u malun wala banun, umum. Tapi ada tak hadis lain menceritakan anak memberi manfaat kepada orang yang dah mati? Berlambak punya duk ada mai. Antaranya Nabi SAW menyatakan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Nabi kata apabila mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3 saja, kata Nabi. 3 ni bagi manfaat dah, bagi manfaat. Maka hadis ini mengkhususkan ayat yang kita baca 88 surah Asy-Syu'ara, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya yauma la yanfa'u malun wala banun. Nabi kata hak pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah kata. Hayat ni kata harta tak berguna. Nabi mentakhsiskan, mengkhususkan harta yang bagaimana yang akan memberikan manfaat kepada kamu adalah sedekah jariyah, sedekah yang berjalan pahalanya, yakni waqaf. Para ulama kata jariyah makna berjalan, jari, yajri berlari, jara jalan lari kan, sedekah jariyah. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa-apa ilmu yang bagi manfaat ke orang, semuanya ada pahala belaka. Pahala guru kita hak mengajak Quran. Cikgu kita dulu duduk di kampung mengajak Quran. Tua dah, perempuan mengajak muqaddam pun pakai tang ke dada. Baca mengajak muqaddam ni dia pakai tang ke dada ya. Buh sikit tang tu, pakai kain tang ke dada. Baca lah kata. Ada PhD tak cikgu kita tu? Tak ada PhD apa. Tapi dia ajak kita boleh tak? Boleh. Maknanya bukan duk tang PhD hang boleh bagi orang faham. Hak nak bagi faham tu Allah Ta'ala hak ada PhD menyesat orang berlambak berdarah lah ni pun. Hak nu tak betul, hak ni bid'ah, hak nu bid'ah, hak ni bid'ah, hak nu bid'ah. Semua bid'ah. Dia ya tak bid'ah. Kan? Dia ajak kita tu. Banyak tak pahala dia? Banyak pahala dia. Walaupun dulu dia kurang dari sudut menutup aurat, tapi mudah-mudahan dengan dia ajak kita baca Quran, kita kerti sampai hari ni, Allah ampun dosa dia. Barangkali dulu jahil, barangkali dulu ni dakwah taklah subur seperti mana kita pada hari ni. Tu, bayang tengok muka pakcik, ustaz kita, ustazah kita ajak kita Quran kecil-kecil dulu mengaji bawah dohok ya, panas ya Rabbi Ta'ala rumah dia. Dulu kita bayar 2 kupang ke 3 kupang ke sekali pergi mengaji kat dia. Subhanallah, dia duduk dalam kubur lah ni, duduk karau pahala kita hak duduk baca Quran, kita yang duduk baca dalam sembahyang, pahala boleh kat dia. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermunafa'at. Masya Allah, besarnya pahala dia pak. Kita mengaji Quran mengikut riwayat siapa? Mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim diambil pada tok guru dia Imam Asim. Imam Hafs ada anak murid dia. Bayangkan tengok Imam Hafs dia ajak anak murid dia. Bacaan Hafs an Asim ini tersebar seluruh dunia. Sampailah kita orang bertamu ni. Bayangkan tengok setiap saat akaun pahala Al-Quran masuk dalam akaun Imam Hafs an Asim. Subhanallah. Besar pahala dia. Besar. Ayah-ayah dulu waktu muda-muda cekak bab komputer. Cekak bab komputer. Cekak tak mana? Cekak ajak orang cara mana kita nak ajak dia nak buat resume.
Kan, orang nak minta kerja mesti minta resume. Kalau resume pun tak erti nak buat, tu dia minta kerja lah. Kan, resume pun tak tahu nak tukuna buh tak mana, nama nak tulis lagu mana, apa yang kena dalam tu. Tu sudut cerita nak bangun negara. Hak resume diri pun tak lepas lagi ni. Kita pun ajak dia gambar, kena ada hak nu, kena ada hak ni, kena ada hak nu, language, bahasa, dia punya size berapa, justify berapa, margin dia 0.5, 1.0, 1.15, 2.0 ke. Nak kena ajak maka loh. Kita pun ajak dia pun buatlah resume tu apa semua, dia pergi minta kerja, dia dapat jawab jawapan dengan pilot semua, depa pun tengok resume dia kemas, masya-Allah, tabarakallah. Dia dapat kerja. Sebab di antaranya resume hak kita ajak dia tu, dia buat diterima. Tuan-tuan ayah-ayah bayangkan tengok selama mana dia duduk kerja. Asbab ilmu resume hak kita ajak dia, kita boleh pahala selama mana dia kerja. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Kamu ajak orang buat baik, kawan tu dapat buat benda hak dia nak dan benda tu baik, kamu dapat juga pahala kat kamu. Ajak buat resume ya, ajak apa pun. Ada orang dia ajak apa? Dia pandai multimedia. Kan? Hak kata ilmu ni bukan hanya hak mengajak fiqh, tauhid, tafsir, tasawuf saja. Ilmu hak dunia pun. Kan? Ni hak pasang kapek ni tuan-tuan. Ni tak ada ilmu ni, kapek tak dicekang lagu ni. Kan? Mau kalau bagi kat saya pakai hampak lagu tu lah. Hampak tarik lah cekang bagi sendiri. Kan? Ada orang hak ajak dia ni ilmu pasal kapek ni. Lagu mana nak kepak tarik, macam mana nak bagi cekang, macam mana. Dia dengan ilmu dia, pihak masjid pun beri kepercayaan kat dia. Dia pun main bubuh lah hak bawah tu, hak kalau putih tu nak bagi tebal. Buh pula hal ni, dia bubuh pula papan paku ke ujung setiap penyuruh tu. Dia pun tarik, dia regang, dia sigung dengan kepala lutut dia. Degung. Siap kita boleh bayang. Tuan-tuan, selama mana tuan-tuan duk pakai kapek ni, kawan hak pasang ni boleh pahala. Kalau di Islam, mau kalau kapek tak boleh baralah. Boleh pahala. Berapa ribu orang dah sembahyang di masjid kita ni, dia duduk di rumah boleh pahala dah. Boleh pahala. Walaupun dia tak sembahyang. Hak tu masalah. Kalau dia tak sembahyang, maka segala pahala kebaikan dia Allah stop. Pasal apa? Asbab hang tak sembahyang. Walaupun hang pasang kapek dalam Masjidil Haram sekalipun, hang tak sembahyang, segala amalan baik hang Allah stop sat pahala, tak sampai kat dia. Pasal apa? Sembahyang dia tak settle. Hal ni nak cerita kata ilmu yang bermanfaat, memberi kebaikan kepada kita. Awaladin salihin yad'ulah. Nabi kata hak ketiga, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu dan ayah dia. Mak ayah kita mati dah, kita ni ada anak dia, kita anak dia. Tiap-tiap hari kita doa dengan dia, Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah, dosa mak ayah kami seperti mana mereka jaga kami waktu kecil dulu, ya Allah. Ayah kita, mak kita, lah ni duduk dalam kubur seorang-seorang. Siapa pun tak ada dengan mereka. Kan? Tak ada siapa pun duduk dengan mereka. Dulu, kita dengar suara mereka. Dia panggil kita, lah, bila hang nak balik ni? Allah ni, orang lain. Kan? Bakal hang tak balik kami tengok ayah. Sibuk ayah, sibuk. Kalut lah ni. Kalut lah ni. Dia pun suruh pacak bendera lah ni. Nak raya pula ni. Raya 2 kali tu ni. Dia kata ni. Contohlah. Kan? Kalut pergi tak bendera. Kalut pergi pasang poster. Sampai bapak dia di rumah duk telefon 3-4 hari dah tak balik-balik juga. Ulama kata, ahli tasawuf menyatakan siapa yang tak doa 3 hari berturut-turut untuk keampunan mak dan ayah dia, dia termasuk dalam kalangan min uquqil walidain, anak yang derhaka pada mak ayah dia. Allah, jahat kita kat mak ayah kita. Jahat sungguh. Kita kenal dunia ni pasal nama mak pak kita ya. Ada hak jadi pengarah, ada hak jadi datuk, ada hak jadi tan sri, ada hak jadi macam-macam.
Kau tempat tuan-tuan ni bertam indah ni, semua orang educated belakang ni jadi pensyarah, jadi doktor, jadi engineer, jadi kontraktor. Oi, semua tu kita takkan rasa kalau tak ada manusia yang nama ibu dan ayah. Takkan kenal dunia ni. No? Mak ayah kita lah duduk dalam kubur. Ada di antara mereka yang duduk dalam kubur lebih lama daripada mereka hidup atas dunia. Mati umur 40. Bila mati no? Tapi tahun ni genap mereka duduk dalam kubur 50 tahun kita kata. 10 tahun lebih daripada hak hidup asal dia. Kan? Kita barangkali mati 60, duduk dalam kubur 120 tahun. Kita pun tak tahu. P.Ramlee mati umur 40-an. 40 lebih lah. Tu ya P.Ramlee. Saya pun tak tahu umur dia berapa mati. 40 lebih kot. Tak silap saya lah. Tahun ni, berapa hari bulan, hari tu ni. Genap berapa puluh tahun kematian dia. Duduk dalam kubur seorang-seorang dia. Dulu di dunia orang duk tengok dia dalam televisyen sampai keluar. Pergi tak mana pun orang duk rumun dia. Nak ambil autograf dia ni. Takak gambar prok-prak. Lah ni duduk dalam kubur. Siapa pun tak ambil tahu kat dia. Siapa pun tak ambil tahu ke dia. Hatta kita pun tak ambil tahu ke dia. Begitulah hal keadaan bila mana kita mati besok. Adakah anak kita ingat kat kita ataupun tak ingat kat kita. Kalau mereka ingat, Alhamdulillah. Kalau tak ingat, yarhamkallah lah cerita dia. Nah, ni anak-anak kita tak tahu. Mak saya meninggal. Ayah pun ada yang antara kita ni mak ayah dah meninggal. Kadang-kadang tu dia main bawa kereta nak pergi kuliah tu kan. Kita pun duk buka nasyid ke qasidah ke apa. Pasal apa? Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah Habibi Rasulullah. Dia dengar tu dia stream doa. Dan ayat mata tu turun. Pasal apa? Teringat kat mak kita. Teringat meta mana hak tu cerita pasal Nabi, bukan cerita pasal mak kita. Tak, teringat mak kita pasal amalan dia tu memang amalan hak Nabi suka. Setiap hari tak pernah kurang selawat 3,000 kali sehari. Mak saya lah. Tak ada orang pergi cerita jahat mak dia. Kalau boleh cerita jahat mak dia, kira hang lah anak hak paling jahat atas muka bumi mak hang pernah lahirkan. Tak ada orang cerita pasal buruk mak ayah dia. Dan tak ada orang yang kalau bapak dia, mak dia marah hari tu, esok dia kata, aku tak mau dah jadi anak hang. Nak jadi anak tu imam sebelah rumah pula. Tak ada orang buat lagu tu. Dan pak kita pun kalau marah kat kita, mak kita marah kat kita, dia tak pernah kata dan tidak akan kata, aku tak suka jadi anak hang, aku tak suka jadi pak dengan mak hang, aku nak jadi pak mak orang lain pula. Tak pernah keluar lagu tu. Mustahil, tak pernah berlaku. Bila kita dengar ayat mata turun, pasal apa? Duk teringat waktu dia hidup, dia sihat, dia tak pernah kurang 3,000 kali selawat. Mayang duha tiap hari, tuan-tuan pun dah buat. Majmu' Syarih tiap-tiap hari daripada muda sampai mati tak tinggal Majmu' Syarih. Hafal Majmu' Syarih. Ketika mana nak mati pun kita tengok daripada dia kuat sampailah roh dia yang terakhir kita tengok keluar. Mudah sungguh. Dan di mulut dia tak pernah lekang daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah Ta'ala ambil dia punya kekuatan lidah dia untuk
membaca zikir dengan sempurna, tetapi akhir hayat dia sempat dia baca sebelum dia menghembus nafas yang terakhir, dia baca Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Habis doa tu, dia mengakhirkan hidup dia dengan Allah, 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 Allah. Habis lagu tu ya. Mak kita mati lagu benar tak tahu. Mak kita mati husnul khatimah pada pandangan kita dengan akhir kalam dia menyebut Allah, dengan sebelum dia meninggal duduk atas katil sehari nak meninggal dia khatam baca surah Al-Waqi'ah 3 kali melalui hafazan dia. Dia sempat baca surah Al-Mulk, dia duk ulang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dia nazak, sebelum dia hampir sakarat, dia kata, mama nampak dah seronoknya, mama nak pi sangat dah, mama nak pi ni seronoknya, mama tengok tempat tu. Hey, kita hidup ni tak berasa apa kah? Mau kalau tak berasa juga buta hati kita ni. Allah tunjuk clear dah kebaikan yang mak kita buat kat kita. Allah balas dia dengan kematian husnul khatimah. Mak kita bawa kita 9 bulan 10 hari. Mak kita menyusu kita. Kita demam, mak bagi makan, mak bagi ubat. Kita demam, mak jelum, tak mau bagi tarik, tak mau bagi panas. Kita lapar, mak kita masak, mak kita buat ayam. Tiba-tiba mak kita lah ni duduk dalam kubur. Ayah kita duduk dalam kubur yang ketika hidup di dunia dulu menggunakan tulang pak kerak dia. Keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik malam. Duit tak cukup, duk fikir anak nak mengaji, anak nak pergi sekolah, anak nak makan, anak nak anak nak ni. Duduk dalam kubur pak kita, mak kita, sorang-sorang. Kita tak doa dengan dia bah. Celaka sungguh kita ni. Celaka tak? Celaka kita. Na'udzubillah. What you give, you get back. Apa yang kamu buat lah, anak kamu akan buat balik kat kamu besok. Sama ada ketika hidup ataupun dah mati, anak kita buat balik kat kita. Kan? Kadang-kadang macam nak pergi korek kubur nak tengok mereka buat apa. Tapi tak boleh korek. Kalau boleh korek kekuatan, saya korek awal lagi, angkat pibuh dalam bilik rumah. Awet ke apa-apa, boleh tengok mak kita. Korang. Dia tak hidup pun tak apa. Boleh tengok. Tapi tak boleh. Pasal apa? Pasal itu pengajaran kepada kita, orang hak beriman. Supaya kita yakin adanya kematian selepas adanya kehidupan selepas daripada kematian. Mak kita duduk dalam kubur seorang-seorang. Dia tunggu doa anak dia. Dia tunggu doa kita lah. Doa siapa lagi? Kita lah anak dia. Hak mana ada mak, hak mana ada ayah. Maka ini adalah peluang keemasan untuk kita dapat redha mak ayah kita. Paling kurang hak nombor 1 kita kena buat apa dia? Biar terbit daripada mulut mak ayah kita. Mak redha kat hang, ayah redha kat hang, jamin syurga kita tuan-tuan ni. Hang kaya tak mana pun tak terbit lagi redha daripada mulut mak, daripada mulut ayah. 50 kita ni. Hang mayang lah kok mana pun, kepala ni pecah kali pun mayang, tak keluar lagi redha mak ayah tu. Gayak kat kita pun. Tapi kalau mak kita keluar, mak redha kat hang, ayah redha kat hang, insya-Allah hidup kita tenang, mudah sampailah kita mati. Ini adalah syurga kita. Mak kita tak pandai lagu kita, betul. Mak kita tak pandai lagu kita. Kita pandai ada mak kita ni. Mak kita kerja kampung ni. Mak kita kerja kampung tak ada baju mahal-mahal. Bini kita baju mahal daripada mak kita. Patutnya mak kita pakai lagi mahal daripada bini kita. Tapi bini kita lagi mahal baju dia daripada mak kita. Mak kita tak pandai. Tapi tak pandai mereka. Kalau keluar satu-satu ayat pada mulut mereka, makbul di sisi Allah. Walaupun mak ayah kita kafir tak menyembah Allah, makbul doa mereka. Bisa mulut mereka. Jadi pengajaran kat kita lah. Hak ada anak dan kita yang anak pun,
kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada apa dah hak berguna melainkan harta anak pinak kamu tak guna, melainkan hak Nabi kata tadi ni, hak kamu buat baik, harta yang diinfakkan, ilmu bermanfaat, anak yang saleh yang doa kepada kamu. 18, 19, 2 penggan ni habis terputih, tuan-tuan balik pergi cari roti canai. Kan? Habis tu. Fatakallama al-qawmu kalaman layyinan illa ammahu Aba Lahabin. Kalau kita baca tajwid guna Aba Lahabin alladhi kana aduwuhu al-ashadda. Semua kaum kerabat baginda bercakap dengan bahasa yang lemah lembut. Hanya Abu Lahab yang bercakap kasar. Permusuhannya Abu Lahab dengan Nabi SAW sangat kuat. Pasal anak menakan dia bawa satu ajaran yang bertentangan dengan apa yang dia bawa. Dia lawan. Hal keadaan Abu Lahab orang hak paling seronok ketika hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu radda qabihan wa talaba minhumul qabda alaihi. فقال له أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. Abu Lahab menentang dengan tentangan yang amat buruk, dengan cacian, dengan makian, dengan perbuatan dia. Semua dia buat belakang lah. Bukan takat dia dengan bini-bini dia pun dia ajak buat jahat sama. Beliau juga meminta orang ramai menangkap Nabi SAW. Dia kerja suruh tangkap orang ya. Pasal apa? Dia nak menyembunyikan supaya suara Rasulullah itu tidak tersebar ke seluruh pelosok alam. Tangkap buh dalam penjara. Tangkap buh dalam penjara. Macam mana kita tengok satu keratan ketika mana Presiden Mesir Mursi ditangkap, dan apabila dia minta Al-Quran tak diberikan. Pihak tentera tak bagi Quran kat dia. Dia nak baca Quran. Maka kata Mursi rahmatullahi alaih, dia kata mereka lupa yang aku ini seorang hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Hampa tak bagi pun tak apa. Ni duduk dalam dada dia dah ni. 30 ni duduk dalam dada dia. Siapa nak bagi tuan-tuan, melainkan orang yang Allah Ta'ala pilih. Boleh lekat dalam dada 30 juh. Bukan benda mudah. Ya. Tetapi sebab apa aku minta walaupun aku hafal? Kerana aku rindu untuk memegang dan menatam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau boleh lagu tu tak apa dah lah hafal. Ni kena masuk penjara apa pun tak hafal. Pakai tuang tu. Baca wasak lah dalam penjara. Baca wasak ya. Kan? Baik. Abu Talib pak menakan Nabi SAW, ayah kepada Ali bin Abi Talib, berkata, demi Allah, selagi masih hidup kami tetap akan menghalangnya dari bertindak demikian. Maknanya daripada ucapan ini Abu Talib menzahirkan iman dia, yakni at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Walaupun pada nas yang zahir adalah hadis Nabi, Abu Talib tak nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, tetapi sebahagian ulama menghukum dengan beberapa ucapan yang tak secara langsung dan dengan perbuatan Abu Talib yang dia buat kepada Nabi membuktikan dia membenarkan dakwah Rasulullah, membenarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Maka sebahagian mengatakan Abu Talib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian pandangan berkata Abu Talib mati beriman. Berdasarkan hadis yang sahih menyatakan Abu Talib mati tidak beriman. Ada dua pandangan. Jadi itu sebagai perbahasan ilmu yang kita boleh ambil. Ada yang kata dia mati beriman, ada yang kata dia mati tidak beriman. Kedua-dua pandangan ini ada yang cenderung kata tak beriman, ada yang cenderung kepada beriman. Tetapi yang diajarkan oleh guru-guru kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita serahkan segala urusan. Bagaimana Allah nak tentu kedudukan Abu Talib pada hari akhirat, semuanya itu berada di dalam kekuasaan dan kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Minggu depan ano. Mai pula tak minggu depan. Panjang umur mai. Tak panjang umur duduk kubur lah saya. Itu. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.